Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bahagian kedua ulasan saya ke atas video kedua Ustaz Muhaizat tentang zodiak, tentang bintang-bintang yang dijadikan ramalan itu ya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja masuk video ini, sila tonton bahagian pertama terlebih dahulu. Saya ada bagi link di bahagian description. Exit video ini tag pada tajuk. Link pertama ialah video pertama Ustaz Muhaizat tentang zodiak, diikuti dengan link kedua ulasan saya ke atas video pertama Ustaz Muhaizat. Link ketiga ialah video kedua Ustaz Muhaizat tentang zodiak, dan yang ni tak adalah, sekarang ini saya sedang mengulas video kedua Ustaz Muhaizat tentang zodiak ya. Video kedua Ustaz Muhaizat ini secara tidak langsung seolah-olah beliau sedang memberikan pencerahan, sedang memberikan penjelasan ke atas orang-orang yang sebelum ini mengkritik video pertama beliau tentang zodiak ya. Jadi video pertama, video kedua beliau ini ada juga bercampur kritikan beliau terhadap Wahabi. Tapi yang Wahabi tu kita tolak tepi ya. Kita fokus kepada hujah-hujah utama yang diberikan oleh Ustaz Muhaizat, di mana ada tiga hujah utama yang diberikan oleh Ustaz Muhaizat untuk mengokeykan zodiak ini ya. Baik. Hujah pertama beliau menyatakan bahawa pada zaman moden sekarang ini biasa berlaku ramalan-ramalan yang kita kita pula boleh menerima ramalan tersebut. Kenapa tidak dikafirkan orang yang meramal? Kenapa tidak dikafirkan orang yang mempercayai ramalan tersebut? Tetapi bila nak bincang tentang zodiak, macam beliau kata kecek zodiak jadi kafir. Yang lain-lain tak kafir ke? Beliau memberikan dua contoh. Pertama, seorang doktor yang meramalkan bahawa pesakit dia ni boleh hidup sekian-sekian tempoh saja. Selepas itu akan meninggal dunia, sebagai contoh. Ramalan juga tu. Contoh kedua, ahli kaji cuaca bagi ramalan esok lusa hujan misalnya. Dia meramal, kita pun percaya ramalan tu. Okey pula, tak kafir. So macam mana ni? Jadi jawapan saya kepada hujah pertama ini, saya nak fokus kepada ahli kaji cuaca. Sebab saya ni seorang pilot, seorang juruterbang, dan kaji cuaca ni sesuatu yang penting bagi saya. Selalu saya merujuk ramalan-ramalan tersebut. Alamak, kafir ke ni? Okey. Kami dulu bila belajar sebagai seorang pilot, seorang juruterbang, antara subjek asas yang dipelajari ialah meteorologi. Yang ini kaji cuaca. Dan kaji cuaca ini, apabila seorang ahli kaji cuaca meramal cuaca, hujan ke, ombak tinggi ke, salji ke, ia adalah berdasarkan pada pergerakan angin, berdasarkan pada perubahan tekanan udara, berdasarkan kepada frontal movement dan berbagai faktor-faktor yang lainnya. Semua ini dalam bahasa Inggeris disebut sebagai educated guess. Educated guess, di mana seseorang itu membuat ramalan. He make an estimate, forecast based on knowledge, based on experience, based on trends, based on knowledge, trends and clues, petanda-petanda. Jadi ia adalah satu ramalan berdasarkan ilmunya sebagai seorang ahli kaji cuaca, berdasarkan pengalamannya sekian lama membaca pergerakan-pergerakan angin, tekanan udara, apa semua tu, pengalaman dia sekian lama, berdasarkan kepada trend, kadar perubahan, lalu dia pun boleh memberi ramalan. Hujan ni sederhana ke hujan ni lebat? Juga berdasarkan pada petanda-petanda lain. Katakan ada taifun di Laut Cina Selatan, dan itu akan membawa hujan yang lebih di Malaysia, katakan sebagai contoh ya. Jadi ia bukanlah ramalan yang berdasarkan tekaan kosong, berdasarkan sangkaan kosong, berdasarkan kepercayaan kurafat, tetapi berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemerhatian, observation of the trend, berdasarkan petanda-petanda. Dan semua ini bukanlah sesuatu yang dilarang. Semua ini tidaklah membawa kepada kekafiran, baik kepada orang yang meramal atau orang yang mempercayai ramalan. Apa dalil? Cakap je pandai, sembang kencang. Apa dalil? Okey, dalilnya surah Rum, surah Ar-Rum, surah nombor 30 ayat nombor 48.
Surah nombor 30 ayat nombor 48. Ayo sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilali fa iza asaba bihi may yasha'u min ibadihi iza hum yastabshirun. Allah jualah yang menghantar angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian awan itu menyebar di langit, tersebar di langit. Lalu Allah menjadikan pula awan itu berkelompok-kelompok. Lalu proses ini, engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka Allah menurunkan hujan kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dan mereka serta-merta bergembira. Jadi sebelum turunnya hujan, ada berlaku beberapa proses. Adanya angin, adanya pembentukan awan, adanya awan itu memenuhi di langit. Kemudiannya kelompok-kelompok, kita nampak awan besar-besar tu kan. Kemudian baru turun hujan. Jadi ahli kaji cuaca, ini disebut sebagai trend lah, proses menjadi hujan tu kan. Jadi dia kaji berawal lagi, dia tengok arah tiupan angin itu. Kan, dia kaji berawal lagi, tengok pembentukan awan itu. Jadi semua ni yang dikaji. Lalu ahli kaji cuaca, dia membuat ramalan berdasarkan tahap-tahap kejadian hujan itu sendiri sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Ia bukanlah sangkaan kosong, ia bukanlah tekaan kosong, tetapi berdasarkan proses kejadian hujan itu sendiri sebagaimana yang Allah ceritakan, ya. Dan ini bukan satu kesalahan. Mari kita rujuk ayat lain, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat nombor 57, rangkap pertama itu. Rangkap pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatihi. Dan dialah yang menghantar angin menjadi berita gembira akan datangnya rahmatnya. Jadi apa maksudnya di sini? Rahmat di situ ialah hujan. Jadi Allah menghantar angin sehingga apabila orang-orang melihat adanya angin itu, mereka bergembira kerana apa? Mereka dapat meramalkan tak lama lagi akan hujan. Surah Al-A'raf, rangkap pertama, ya. Ada angin, mereka pun bergembira. Kenapa gembira? Maknanya tak lama lagi akan datang hujan. Jadi mereka pun dapat meramalkan hujan. Jadi pada masa kini, apabila ahli kaji cuaca membuat ramalan, ia berdasarkan ilmu, ia berdasarkan proses-proses, tahap-tahap, the trend tentang kejadian hujan daripada angin tu, mereka kaji berawal lagi. Daripada angin tu arah mana, kekuatan angin itu, dia lalu di laut ke, dia lalu di tanah ke, kemudian pembentukan awan tu macam mana, seterusnya, ya. Jadi ia bukan satu kesalahan. Ada dalilnya dalam Al-Quran tentang proses tu, dan kita manusia mengkaji proses itu dan kita pun dapat meramal. Dan proses-proses ini pun sebenarnya salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran, kerana dulu 1400 tahun dulu mana orang tahu proses-proses macam ni kan, secara detailnya, tapi Allah telah pun menerangkannya. Baik, demikianlah juga seorang doktor apabila dia meramalkan pesakit dia. Katakanlah pesakit kanser, dia kata boleh hidup antara 12 hingga 18 bulan, satu ramalan tu. Tapi ramalan tu berdasarkan ilmu dia sebagai seorang doktor, berdasarkan pengalamannya merawat sekian ramai penyakit kanser, berdasarkan pengamatan dia trend kadar perkembangan sel-sel kanser tersebut, dan juga petanda-petanda lain-lain. Dia tengok pesakit ni tak ada apa-apa komplikasi lain kecuali kanser saja. Jadi dia ramalkan begitu. Tapi kalau ada komplikasi lain apa semua, mungkin akan kurang daripada 12 bulan, ya, sebagai contoh. Jadi it is an educated guess. Ia bukan larang, ia bukan sesuatu yang dilarang. Berbeza dengan mempercayai hukum zodiak. Mempercayai zodiak, bintang ini membawa nasib itu, bintang ini membawa nasib itu.
Itu bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan pengamatan, bukan berdasarkan apa-apa, tetapi sangkaan semata-mata. Sangkaan semata-mata. Sebab tu ia satu kesalahan. Baik, itu jawapan saya bagi hujah pertama. Hujah kedua yang dikemukakan oleh Ustaz Muhaizat. Kalau hujah kedua, tada. Okay. Kalau tak tahu, yang ini wasabi. Okay, wasabi original dia tak tulis lah, tapi kalau faham bahasa Jepun, yang ini wasabi. Saja je nak bagi tahu. Tadi dalam kotak hujah pertama. Dah keluar kotak lagi power hujah kedua pula ya, hujah kedua. Hujah kedua yang dikemukakan oleh Ustaz Muhaizat pada minit 3.41 ialah kita orang Islam faham bahawa semua ni yang menjadikannya ialah Allah. Kita hanya melakukan asbab. Kita hanya mengusahakan sebab-sebabnya. Yang menjadikannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, secara zahirnya betul, tetapi perlukan perincian. Mudahnya perinciannya, iaitu asbab ataupun sebab-sebab yang kita usahakan mestilah selari dengan hukum syarak. Tak boleh buat apa yang dilarang oleh hukum syarak. Sebagai contoh, kita berusaha mencari rezeki. Okay? Usaha kita itu ialah asbab untuk mendapatkan rezeki. Akhirnya rezeki itu Allah yang akan bagi. Mungkin banyak, mungkin sedikit. Pun begitu, asbab kita dalam mencari rezeki itu tidaklah menghalalkan kita untuk melakukan pencarian rezeki dengan cara yang haram. Kita tak boleh ambil rasuah, kita tak boleh jual beli secara menipu, kita tidak boleh mengiklankan produk secara tipu. Kita tak boleh buat semua-semua itu lalu bila orang tegur, ini hanya asbab, yang akan bagi itu ialah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, betul Allah yang akan menjadikan semua perkara itu. Kita hanya mengusahakan sebab-sebabnya, tetapi sebab-sebab itu mestilah selari dengan hukum syarak. Macam tadi kan, yang akan menurunkan hujan ialah Allah. Kita hanya mengusahakan sebab-sebabnya dengan mengkaji angin, mengkaji awan, mengkaji position awan, apa semua tu, yang akhirnya yang akan turunkan hujan itu ialah Allah. Jadi kita hanya kaji sebab-sebab, dan mengkaji sebab-sebab itu bukanlah satu kesalahan, sebab Allah sendiri telah menceritakan dalam Al-Quran tentang proses kejadian hujan. Allah sendiri telah menceritakan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang bergembira, manusia bergembira dengan tiupan angin. Kerana daripada tiupan angin itu adalah langkah awal untuk turunnya hujan dengan izin Allah. Jadi hujah kedua ni, saya bagi contoh lain ya. Kita sakit, jumpa doktor untuk merawat. Sembuh ataupun tidak ialah dengan izin Allah. Tapi dalam rangka kita mengusahakan sebab untuk mencapai kesembuhan, hendaklah ia selari dengan hukum syarak. Tak boleh berubat dengan ubat-ubatan yang kita ketahui ianya dan diperbuat daripada bahan yang haram. Diketahui secara jelas, bukan sekadar konspirasi teori, diketahui secara jelas. Ataupun contoh lain ya. Kita ni sejuk. Okay, katakanlah kita duduk di negara winter, sejuk. Nak panaskan badan, api tak ada. Tapi brandy ada. Boleh tak kita minum brandy sebagai asbab yang akhirnya memanaskan badan ialah Allah? Itu hanya asbab usaha kita. Tak boleh sebab brandy itu sesuatu yang haram. Jadi hujah kedua ni, tak apa, kita beralih pada hujah ketiga. Hujah ketiga mesti yang paling power kan. Dah paling power ni maknanya wasabi ni makan terus, wah power ni. Okey kan, hujah ketiga, hujah yang paling power, di mana pada minit 3.55 Ustaz Muhaizat berkata bahawa orang Islam ni dari dulu telah pun bincang tentang ilmu falak. Dalam kitab-kitab Islam pun ada dibicarakan tentang ilmu falak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sedang bincang tentang zodiak, tentang bagaimana bintang, planet, matahari, bulan kononnya dapat memberi pengaruh kepada nasib kita di bumi. Itu disebut sebagai astrologi. Adapun ilmu falak,
ia disebut sebagai astronomi. Ada dua perkara yang completely different. Astronomi adalah satu bidang ilmu mengkaji tentang apa yang di luar daripada atmosfera bumi. Planet, pergerakan planet, orbit dia macam mana, nama-nama planet, susunannya, bulan yang mengelilingi planet, tentang bintang, nama-nama bintang, meteor ke, bintang ni hidup bila, meletup ke, apa ke. Itu namanya astronomi. Adapun astrologi ialah satu bidang, nak kata ilmu tidak, satu bidang di mana orang-orang tertentu, dia ada dari dulu lagi mempercayai bahawa planet, bintang, matahari, bulan ini dapat memberi pengaruh kepada nasib apa yang berlaku di bumi, baik pada masa itu ataupun akan datang. Jadi ada beza antara astronomi dan astrologi. Dan Ustaz Muhaizat sendiri tahu di minit 7.50 beliau sendiri sebut bahawa ilmu falak itu ialah astronomi. Kalau astronomi, kalau ilmu falak, memang betul orang Islam telah membicarakan tentangnya, telah menulis tentangnya. Bahkan pada zaman awal dulu, boleh dikatakan umat Islam lah yang kehadapan, yang paling maju dalam bidang astronomi. Adapun astrologi, ia telah ada daripada dulu lagi, lama dulu, dan hukumnya pernah dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita rujuk sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okey, Sahih Al-Bukhari nombor 801, jika penomboran Fathul Bari nombor 846. Daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, qala salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatus subhi bil hudaybiyati ala isri sama'in kanas minal lailati. Okey, kami pernah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat subuh di Hudaybiyah. Setelah malam itu, malam sebelum itu hujan turun. Falamma insarafa aqbala 'ala an-nasi faqala. Tatkala selesai daripada solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pusing menghadap kepada orang ramai, yakni jemaah solat subuh tu, lalu berkata, hal tadruna ma zaqala rabbukum? Apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Rasulullah bersabda lagi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fazalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi. Okay, Rasulullah bersabda bahawa Allah berfirman, pada pagi ini daripada kalangan hamba-Ku ada yang beriman kepadaku dan kafir. Adapun sesiapa yang berkata hujan, malam tadi hujan turun kerana keutamaan Allah, kerana karunia Allah, bifadlillah, kerana karunia Allah dan kerana rahmatnya, fazalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Maka yang sedemikian itu, orang-orang itu beriman kepadaku, yakni kepada Allah, dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala bina'i kaza wa kaza fazalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukabi. Dan sesiapa pula yang berkata yang hujan ni turun kerana bintang itu dan bintang ini, maka yang sedemikian itu dia kafir kepadaku, yakni kafir kepada Allah, dan beriman kepada bintang-bintang. Bila sebut bintang-bintang ni apa maksudnya, tuan-tuan? Astrologi ke astronomi? Astrologi di mana adanya kepercayaan bintang-bintang itulah yang menyebabkan turunnya hujan. Okay? Sebab astrologi ni adalah satu kepercayaan yang sudah ada sebelum datangnya Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membersihkan umat Islam, para sahabat, daripada kepercayaan tersebut. Lalu tazkirah ringkas saja selepas solat subuh.
Malam tu hujan, selepas solat subuh Rasulullah menerangkan bahawa Allah berkata pada pagi ini ada sebahagian yang kafir, ada sebahagian yang beriman. Sesiapa yang berkata hujan ini turun kerana karunia Allah, kerana rahmat Allah, maka dia beriman kepadaku, yakni beriman kepada Allah, dan kafir kepada bintang-bintang. Sebaliknya, sesiapa yang berkata hujan itu turun kerana bintang itu bintang ini, maka dia kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Maknanya apa? Dia mempercayai bintang itu ada pengaruh dalam apa yang berlaku di bumi. Inilah yang namanya astrologi ekonomi. Astrologi ke astronomi? Okey, jangan keliru ya. Okey, boleh Google astronomi versus astrologi. Astronomi versus astrologi diterangkan di situ. Satu adalah ilmu berdasarkan fakta, berdasarkan sains yang mengkaji semua yang di luar atmosfera kita. Yang satu lagi itu adalah kepercayaan bahawa planet, bintang, matahari apa semua tu dapat memberi pengaruh kepada apa yang berlaku di bumi, termasuklah kepada manusia. Dan itulah yang sebenarnya ditolak oleh Islam. Dan kalau kita percaya itulah yang sebenarnya, kalau orang tu dah faham tapi dia masih juga nak percaya, itulah baru dikategorikan sebagai kafir. Kalau orang tu tak tahu, dia keliru astronomi, astrologi, keliru apa, moga-moga dimaafkan, moga-moga dengan penjelasan ini mereka dapat faham ya. Jadi tuan-tuan, itulah 3 hujah yang dikemukakan oleh Ustaz Muhaizat, dan itulah juga 3 penjelasan saya ke atas hujah tersebut ya. Jadi pertama, ramalan pada zaman moden, it is an educated guess based on knowledge, based on experience, based on trend, based on clues. So it is not something that is forbidden in Islam, it is allowed in Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hanya mengusahakan sebab-sebab Allah yang akhirnya akan memberikan hasilnya. Ya betul, tapi sebab-sebab yang kita usahakan itu mestilah selari dengan hukum syarak, bukan sesuatu yang melanggar hukum syarak. Yang ketiga, astronomi dan astrologi. Astronomi okey, halal, astrologi haram. Astronomi, kajian ilmu falak. Kan nanti nak masuk Ramadan, nanti nak masuk bulan Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, kan tengok bulan semua tu. Itu ilmu falak lah tu. Itu astronomi. Astrologi, Nabi sendiri SAW telah menerangkan tentang hukumnya ya. Sahih Al-Bukhari 801, jika ikut penomboran Fathul Bari 846. Jadi demikianlah ulasan saya ke atas 3 hujah yang dikemukakan oleh Ustaz Muhaizat. Saya nak tutup video ini dengan nasihat yang diberikan oleh Ustaz Muhaizat sendiri dalam video yang sama tu. Dalam video yang sama pada minit 4.27. Minit 4.27 saya tulis dah sini, tapi tolong semak sebab beliau cakap lorat Kelantan, saya kurang sikit. Tolong semak kalau saya catik ni salah ya. Beliau nasihatkan jangan menampakkan kebodohan kita. Kita nampak macam kita bijak, kita kecek nampak macam orang tu salah, tetapi orang yang tengok Allah nyayanya. Kemudian beliau berkata lagi, tak ada ilmu tak sah kecek, nampak bodoh gitu. Sama-samalah kata-kata ini menjadi nasihat kepada kita semua. Baik, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.